Assalamualaikum kepada semua murid-murid pengakap tahun 5. Okey, murid-murid, pada hari ini 2 Ogos ataupun 2008 kita telah melangkah ke modul yang kedua unit pengakap kanak-kanak. Okey, baiklah murid-murid. Okey, modul pertama hari tu dah habis sampai hari ini. Okey, sekarang cikgu akan beri awak modul yang kedua dan awak perlu lengkapkan modul kedua ini daripada tarikh 2 hari bulan 8 sehingga 23 hari bulan 8. Okey, jangan tangguh-tangguh kerja tau. Okey, buat waktu free lah. Okey, kita lihat apa yang akan kita pelajari pada modul kali ini. Okey, mari kita lihat. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B, kesihatan dan keselamatan. Okey, apakah perkara-perkara yang awak akan belajar pada modul kali ini? Okey, yang pertama, cara menjaga diri dan kebersihan persekitaran. Okey, yang kedua, mengetahui faedah senaman. Yang ketiga, cara memberhentikan darah daripada hidung. Yang keempat, bahaya elektrik dan gas. Dan yang kelima, gas. Dan yang kelima, isi kandungan peti pertolongan cemas. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, cara menjaga kebersihan diri. Itu sebab masa awak tadika, masa awak tahun 1, cikgu prasekolah, cikgu tahun 1 selalu suruh nyanyi bangun pagi, gosok gigi. Nampak cikgu dah nyanyi kat sini kan? Okey. Inilah dalam pengakap pun kita ada topik bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri. Macam mana awak tengok dekat sini Okey, cara-cara menjaga kebersihan diri. Mandi. Janganlah awak mandi sehari sekali. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari kan. Kalau waktu-waktu pandemik ni, lagi awak kena kerap mandi, kena kerap betul-betul jaga kebersihan diri. Okey. Kemudian sikat rambut, pakai baju bersih, basuh tangan, potong kuku dan gosok gigi. Dekat bahagian tepi tu, kenapa kita perlu mandi? Kenapa kita perlu gosok gigi semua kan? Banyaklah dia punya kepentingan dia kan. Supaya tangan kita tiada kuman. Sekarang ni lagi kita perlu kerap cuci tangan kan. Zaman-zaman pandemik COVID-19 ni, sangat kita perlu menjaga tahap kebersihan diri kita tu perlu berada pada tahap yang paling tinggi. Okey. Banyaklah kepentingan dia, mengelakkan penyakit kulit, okey, supaya kelihatan rapi, kotoran tak melekat di celah-celah kuku. Ni ada yang tak potong kuku, biar kuku panjang. Tak elok tau kalau kita simpan kuku panjang-panjang. Kita mesti ketip kuku seminggu sekali. Okey. Okey, badan kita bersih. Kemudian menjaga kebersihan gigi. Gosok gigi berapa kali sehari? Sekali ke? Sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Okey. Kita lihat slide seterusnya. Okay, tadi dah cara menjaga kebersihan diri. Sekarang kita lihat pula cara menjaga kebersihan persekitaran. Bagaimana cara menjaga alam sekitar? Kita ada buat kita semula kan. Tahu kan tong kita semula? Ada 3 tong kita semula. Kita perlu asingkan sampah. Okey, bahan-bahan yang boleh guna tu kita semula. Contoh botol plastik. Botol plastik tu kita tak payah buang lah, kita guna balik. Tanam bunga, tanam pasu pula kan. Botol plastik tu kita jadikan pasu. Kita tanamlah bunga-bunga kan. Cantik sikit rumah kita dapat seduh oksigen kan. Okey, kemudian elakkan pembakaran terbuka. Jimatkan elektrik dan menanam pokok. Nampak tak kat situ? Cikgu ada cakap kan menanam pokok. Bagus menanam pokok ni untuk bekalkan kita oksigen udara yang segar. Okey. Boleh dijadikan hobi juga menanam pokok ni. Okey, hobi cikgu menanam pokok. Okey, kita lihat slide yang seterusnya, iaitu selingan Okey, cara menjaga kebersihan persekitaran lagi. Nampak ni? Menanam pokok di persekitaran kan. Jangan membuang sampah merata-rata. Itu antaranya lah tu. Kalau yang tong biru tu, tong kita semula. Kan ada botol-botol semua kan. Okey. Okey. Kemudian kita lihat faedah bersenam. Apakah kebaikan senaman? Banyak kebaikannya Okey, yang pertama, meningkatkan kecergasan, keceriaan dan keyakinan diri. Kemudian menguatkan otot-otot jantung dan paru-paru, memperbaiki sistem pernafasan dan selera makan, meningkatkan daya ketahanan badan, mengekalkan kekuatan otot dan tulang untuk memudahkan pergerakan, mencapai dan mengekalkan berat badan yang unggul. Okey, kemudian membantu tidur dengan lebih lena. Dan yang terakhir, memperbaiki peredaran darah dan melindungi diri dari serangan sakit
jantung. Jadi awak kena rajin-rajinlah bersenam. Okey, tak semestinya kita PDPR kat rumah, kita tak boleh bersenam kita tak boleh bersenam. Ambil masa sebelum nak PDPR tu kita buat senaman ringan. Nak bagi badan kita cergas. Okey, selain menjamin kesihatan. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat cara mengawal pendarahan hidung. Okey, bagaimana caranya? Okey, yang pertama, jangan mendongak untuk hentikan pendarahan kerana ia menyebabkan darah membeku di dalam hidung. Awak tak perlu mendongak. Biasanya kadang-kadang cikgu tengok rawatan tu dia selalu didongakkan. Sebenarnya itu adalah cara yang salah. Okey, kemudian 2, duduk dalam keadaan tegak ke hadapan. Okey, yang ketiga, tekan bahagian hidung untuk 10 minit. Okey, yang keempat, balutkan ais dengan dengan kain bukan keyan salah ejaan kat situ. Kain atau plastik, kemudian kita letakkan di batang hidung. Okey, yang kelima, cuba bernafas menggunakan hidung bukan mulut. Okey, itu adalah langkah-langkah cara untuk kita mengawal pendarahan hidung. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Bahaya elektrik dan gas. Okey, hazard berkaitan elektrik. Okey, kejutan ataupun renjatan elektrik. Okey, sentuhan langsung kepada pengalir bertenaga 50 volt ataupun lebih. Betul ke tidak cikgu sebut ni kan? Okey, kemudian sentuhan tidak langsung dengan pengalir terdedah yang bertenaga semasa rosak pada keadaan normal tidak membahayakan. Okey, sentuhan secara langsung kepada pengalir yang terdedah yang bertenaga semasa rosak maksudnya pada keadaan normal ianya tidak mendatangkan bahaya. Okey. Okey, langkah-langkah mengelakkan kemalangan dari elektrik gas. Okey, langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Okey, tangan tidak basah. Okey, jangan tangan awak basah, awak sentuh plug-plug elektrik. Okey, itu sangat bahaya. Okey, kemudian menggunakan peralatan elektrik yang sempurna. Okey, yang ketiga, memastikan liter yang melebihi 150 volt mempunyai wayar bumi. Okey, yang keempat, memastikan suis kawalan elektrik yang melebihi 150 volt ditutup ataupun dipasang pada tempat yang tidak mudah diusir. Kena jaga-jagalah ni kadang-kadang ada adik-adik kecil kan suka main plug. Okey, kena jaga-jaga. Okey, seterusnya langkah mengelakkan kemalangan dari elektrik dan gas. Okey, langkah keselamatan semasa penggunaan gas di bawah tekanan tinggi. Okey, yang pertama, letakkan tangki dalam keadaan tegak. Okey, kedua, jauhkan tangki daripada api atau cahaya matahari. Yang ketiga, nyalakan mancis terlebih dahulu sebelum membuka bilik gas. Okey, yang keempat, jangan buang tin aerosol ke dalam api kerana ia akan meletup. Okey, yang kelima, guna air sabun untuk memeriksa kebocoran pada saluran gas. Okey. Seterusnya kita lihat pula tajuk pertolongan cemas. Okey, apakah maksud pertolongan cemas? Okey, maksudnya ialah bantuan permulaan ataupun rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam kemalangan secara mengejut dengan menggunakan objek sekeliling. Okey, sebelum ketibaan ambulan ataupun doktor, kita bagi rawatan ataupun pertolongan cemas. Okey. Okey, kotak pertolongan cemas. Okey, kita lihat kat sini isi kandungan kotak pertolongan cemas. Okey, yang ni awak gambar ni awak kena salin lah. Awak kena, bukan salin. Kalau boleh lukis lah ataupun awak tampal saja, senang kan. Photostat ataupun print tampal. Okey, kita lihat apakah isi kandungan kotak pertolongan cemas. Okey, yang pertama kain anduh. Apa kegunaan dia? Okey, untuk mengampu lengan yang patah dan terseliur. Okey, yang kedua kain pembalut kasar membalut luka atau anggota yang terseliur. Okey, yang ketiga gunting untuk memotong. Okey, yang keempat larutan Flavin. Okey, merawat luka. Okey. Yang kelima, larutan antiseptik merawat luka. Okey, yang keenam, krim antiseptik juga merawat luka. Okey, yang ketujuh, kapas mencuci luka serta menyapu ubat pada luka. Dan yang ke-8, penampal luka. Okey, kegunaannya ialah membalut luka kecil. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Dah habis dah. Okey, sampai di sini sahajalah kita punya tajuk untuk modul kedua, murid-murid pengakap tahun 5. Jadi selamat menyiapkan kerja. Okey, buat rajin-rajin. Okey, tempoh masa tu lama daripada 2 Ogos sampai 23 Ogos. Okey, Assalamualaikum semua.